Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, saya harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okay, selamat menjalani ibadah puasa. Hari ini dah hari ke-24 Ramadan. Okay, saya harap semua dapat puasa penuh lah, insyaAllah. Okay, so kita sambung topik kita pada hari ini iaitu bab 5, iaitu bab gerakan. So pada Khamis lepas kita telah pun membincangkan permulaan bagi bab ini iaitu kenderaan di atas darat. Okay, di mana kita ada kenderaan yang tidak berenjin dan juga kenderaan yang berenjin. Okey. Dan untuk kenderaan berenjin, kita telah pun terangkan struktur dan juga operasi bagi enjin petrol 4 lejang. Okey. So ada 4 lejangnya iaitu 4 kitarannya bermula dengan lejang aruhan, lejang mampatan, lejang kuasa dan juga lejang exhaust, dan apa yang berlaku pada setiap fasa-fasa dalam 4 lejang ini. Okey. So, hari ini kita tengok kepada struktur dan juga prinsip operasi bagi enjin diesel 4 lejang. Okey. So, seperti mana yang kamu sedia maklum, okey, kita ada dua jenis kenderaan 4 roda, okey, yang bergerak di atas jalan raya sekarang ni, iaitu yang menggunakan kuasa petrol dan juga yang menggunakan kuasa diesel. Okey. So, kebanyakan kenderaan persendirian, okey, kenderaan biasa contoh seperti Honda Civic, Myvi dan sebagainya, okey, kita menggunakan bahan api ataupun bahan bakar petrol. So bila kita gunakan petrol berarti kita menggunakan enjin 4 lejang petrol. Okey. Tapi ada kenderaan di darat juga yang menggunakan bahan api diesel. Okey, contohnya seperti bas, okey, dan juga lori. So kenderaan-kenderaan besar seperti bas, lori, dan ada juga macam 4-wheel drive, okey, ataupun van, okey, serta traktor yang menggunakan bahan api diesel. So bila menggunakan bahan api diesel, mereka memerlukan ataupun enjin kenderaan tersebut mempunyai struktur yang agak berlainan sedikit daripada struktur enjin petrol 4 lejang. Okey. So kita tengok kepada struktur dan juga prinsip operasi bagi enjin diesel 4 lejang. Okey. So sama juga macam enjin petrol 4 lejang, enjin diesel 4 lejang ada 4 fasa ataupun 4 kitaran. Okey, iaitu kita ada lejang aruhan, lejang mampatan, lejang kuasa dan juga lejang exhaust. Tapi apa yang berbezanya ialah dari segi pertama ialah bahan api. Di mana dalam enjin diesel 4 lejang kenderaan ini menggunakan bahan api diesel. Okey. So kita tengok kepada lejang aruhan. Okey, dalam enjin diesel 4 lejang. So bermula dengan lejang aruhan. Okey. Kalau kamu tengok kat situ, struktur enjin diesel ada sedikit perbezaan dengan struktur enjin petrol. Okey, di mana kalau kamu tengok kat situ, dekat enjin diesel dia tak ada palang pencucur. Itu beza utama dia. Okey, so dekat enjin diesel dia tak ada palang pencucur. Cuma dia ada satu struktur dipanggil sebagai pemancit. Okey. So fungsi pemancit ini adalah untuk memasukkan bahan diesel. Itu saja. Okey, so pemancit dia akan merecikkan ataupun dia akan memasukkan bahan api diesel ke dalam kebuk pembakaran dalam silinder tersebut. Okey, berbanding dengan enjin petrol dia ada palang pencucur. So palang pencucur dia berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api untuk membakar campuran udara dan juga petrol. Tapi dalam enjin diesel tiada palang pencucur, dia hanya ada pemancit yang berfungsi untuk memasukkan ataupun merecikkan bahan api diesel ke dalam kebuk pembakaran. Okey. So dalam lejang aruhan apa yang berlaku? Okay, kita tengok. Dalam lejang aruhan the same thing, injap masuk akan terbuka. Okey. Injap masuk akan terbuka, manakala injap exhaust akan tertutup. Okey, sama juga macam yang enjin petrol 4 lejang di mana injap masuk terbuka dan injap exhaust tertutup. Okey, dan pada masa yang sama kita tengok omboh bergerak ke bawah. Okey, omboh bergerak ke bawah dan hanya udara sahaja yang disedot masuk ke dalam kebuk pembakaran. Ini beza yang kedua. Okey. So kalau kita tengok pada enjin petrol 4 lejang yang sebelum ini, bila dibukanya injap masuk, okey, dia akan bila omboh bergerak ke bawah, dia akan menarik masuk campuran petrol dan juga udara. Okey. Campuran petrol dan juga udara. Tetapi untuk enjin diesel 4 lejang, okay, bila injap masuk terbuka, ianya hanya menarik udara sahaja masuk ke dalam kebuk pembakaran
apabila omboh ataupun piston ini bergerak ke bawah. Okey, itu beza yang kedua. Okey, kemudian pergi pada lejang mampatan. Okey, so dalam lejang mampatan apa yang berlaku? Kedua-dua injap, iaitu injap masuk dan juga injap exhaust akan tertutup. Omboh akan bergerak semula ke atas untuk memampatkan udara. Okey, sebelum ni kita tengok dia memampatkan dalam lejang petrol. Dalam enjin petrol 4 lejang, dia memampatkan campuran udara dan juga petrol. Tapi dalam enjin diesel 4 lejang, di lejang mampatan, apabila omboh bergerak ke atas, dia hanya akan memampatkan udara. Okey, so omboh bergerak ke atas untuk memampatkan udara. Okey, so ini akan menghasilkan mampatan yang akan menyebabkan tekanan dalam kebuk pembakaran menjadi sangat tinggi. Okey, so ingat balik konsep yang sebelum ni, bila tekanan bertambah maka suhu bertambah. So, dalam lejang mampatan, bila udara dimampatkan oleh pergerakan omboh ke atas, maka dia akan menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. So bila tekanan sangat tinggi, suhu dalam kebuk pembakaran akan meningkat sehingga 600 darjah Celsius. Okey, sangat-sangat tinggi. Okey. So bila udara dimampatkan, dalam lejang mampatan bagi enjin diesel 4 lejang, udara dimampatkan, tekanan bertambah, tekanan menjadi sangat tinggi, suhu pun bertambah, suhu menjadi sangat tinggi kepada hampir 600 darjah Celsius. Okey. Kemudian pergi kepada lejang kuasa. Okey, dalam lejang kuasa, the same thing, kedua-dua injap masuk dan juga injap exhaust masih lagi tertutup. Okey. Dan ini bezanya diesel. Okey, bahan api diesel akan disembur ke dalam silinder melalui pemancit. Okey. So bahan api diesel akan disembur masuk ke dalam silinder melalui pemancit. So bila kita semburkan, bila pemancit ini menyemburkan bahan api diesel ke dalam kebuk pembakaran dalam silinder tersebut, yang kita tahu hasil daripada lejang mampatan, udara dan juga udara tersebut mempunyai tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Apabila kita masukkan bahan api diesel melalui pemancit, apa yang berlaku ialah udara yang bersuhu tinggi ini akan terus menyalakan diesel. Okey, so udara yang bersuhu tinggi ini akan terus menyalakan bahan api diesel. Ini menyebabkan berlakunya pembakaran diesel. Okey, so bila berlakunya pembakaran diesel yang serta-merta, spontaneous, spontaneous combustion. Pembakaran diesel yang serta-merta ini akan menghasilkan satu letupan. Okey, so bila kita kata letupan, berarti dia berarti yang pembakaran yang sangat kuat. Okey, so dia akan menghasilkan letupan. So letupan ini akan menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Okey, so letupan ini dia akan menghasilkan tekanan yang sangat tinggi dan seterusnya menolak omboh ke bawah. Okey, untuk menolak omboh ke bawah dan menghasilkan kuasa enjin. Okey, so beza dengan lejang kuasa pada enjin petrol 4 lejang. Okey, palang pencucur dia akan menghasilkan percikan bunga api untuk membakar campuran udara dan juga petrol. Okey, menghasilkan pembakaran dan akan menolak omboh ke bawah. Tapi dalam lejang kuasa bagi enjin diesel 4 lejang, apa yang berlaku ialah pemancit akan menyemburkan bahan diesel ke dalam kebuk pembakaran silinder tersebut. Okey, di mana udara yang telah pun dimampatkan sebelum ini mempunyai suhu yang sangat tinggi, dan suhu ini akan membakar bahan api diesel serta-merta. Okey, lalu menghasilkan satu letupan yang sangat kuat, lantas menolak omboh ke bawah dan menghasilkan kuasa enjin. Dan akhir sekali ialah lejang exhaust. Okey, so lejang exhaust pula apa yang berlaku, the same thing macam lejang exhaust pada enjin petrol 4 lejang. Okey, apa yang berlaku ialah injap masuk masih lagi tertutup, namun injap exhaust akan terbuka. Okey, so omboh akan bergerak ke atas semula untuk menolak keluar gas yang telah pun terhasil daripada pembakaran diesel tadi melalui injap
exhaust sebagai gas exhaust. Okey, so ini ialah operasi bagi enjin diesel 4 lejang. Okey, hampir sama, cuma ada sedikit perbezaan, terutama dari segi struktur. Okey, di mana enjin petrol 4 lejang tiada enjin petrol 4 lejang dia ada palang pencucuk, enjin diesel dia ada pemancit. Okey, kemudian kita tengok udara dimampatkan dengan tekanan yang sangat tinggi, maksudkan suhu yang tinggi dalam enjin diesel. Okey, namun dekat enjin petrol 4 lejang, dalam lejang mampatan dia memampatkan petrol dan juga udara, okey, pada tekanan yang tinggi, juga menghasilkan suhu yang agak tinggi. Okey, di lejang kuasa bagi enjin diesel, pemancit akan menyemburkan bahan diesel menyebabkan pembakaran serta-merta, lalu menghasilkan letupan yang sangat kuat. Okey, manakala untuk enjin petrol pula dekat lejang kuasa, kita akan dapati palang pencucuk akan menghasilkan percikan bunga api, membakar campuran udara dan juga petrol tadi, lalu menghasilkan kuasa enjin. Okey, so ini adalah antara beberapa perbezaan yang perlu kita ambil maklum. Okey, dan last kali kita tengok kepada struktur dan juga prinsip operasi bagi enjin petrol 2 lejang. Okey, so enjin petrol 2 lejang ini selalunya pada kenderaan-kenderaan yang ringkas seperti motosikal. Okey, motosikal ataupun mesin pemotong rumput. Okey, ataupun jentera yang agak simple, yang ringkas, yang tak perlukan kuasa enjin yang terlalu tinggi. Okey, so untuk enjin petrol 4 lejang, so untuk enjin petrol 2 lejang, okey, nama pun ada 2 lejang, berarti dia ada 2 aruhan. Okey, dia ada 2 fasa, iaitu lejang ke atas dan lejang ke bawah, itu saja. Okey, dia punya struktur hampir sama dengan enjin 4 lejang. Okey, cuma beza ialah dari segi dia punya fasa, dia ada 2 sahaja, iaitu lejang ke atas dan lejang ke bawah. Okey, so bila kita tengok pada gambar tersebut, lejang ke atas. Okey, dalam fasa lejang ke atas, apabila omboh bergerak ke atas silinder, okey, apabila omboh bergerak ke atas silinder, apa yang berlaku ialah salur exhaust tertutup, manakala salur masuk terbuka. So dalam enjin petrol 2 lejang, okay, dia tak ada injap. Okay, dia tak ada injap masuk, dia tak ada injap exhaust. Dia ada salur sahaja, iaitu salur masuk dan salur exhaust. Dan salur ini akan tertutup dan terbuka bergantung kepada pergerakan omboh. Okay, kalau omboh ke atas dan ke bawah, okay, dia akan membuka dan menutup salur-salur ini. So dalam lejang ke atas, bila omboh ini bergerak ke atas, okey, bila omboh ini bergerak ke atas silinder, apa yang berlaku ialah salur exhaust akan tertutup. Okey, so salur exhaust akan tertutup, dia akan membuka salur masuk. Okey, so bila salur masuk ini terbuka, dia akan membenarkan udara dan juga petrol disedut masuk ke dalam silinder. Okey, kemudian pada masa yang sama juga, campuran udara dan juga petrol ini yang sudah termampat di bahagian atas silinder dibakar oleh bunga api yang dihasilkan oleh palang pencucuk. Okey, dan gas panas ini akan mengembang lalu menolak omboh ke bawah. Okey, dia akan menolak omboh ke bawah dan akan menghasilkan kuasa enjin. So dalam fasa lejang ke atas, bila omboh ini bergerak ke atas, bila omboh ini dia bergerak ke atas silinder, dekat atas silinder tu dah ada campuran udara dan juga petrol yang telah masuk sebelum tu. Okey, sebelum dia bergerak ke atas, dia dah masukkan udara dan juga petrol. So bila omboh ini bergerak ke atas silinder, dekat atas tu, dekat kebuk pembakaran tersebut dah pun ada campuran udara dan juga petrol, okey, yang sudah sedia ada masuk sebelum itu. Okey, so bila dia bergerak ke atas, dia akan menghasilkan memampatkan campuran udara dan juga petrol yang sebelum ini. Okey, so dalam lejang ke atas ada 2 benda yang berlaku secara simultaneous. Okey, bila dia gerak ke atas omboh ini, dia akan memampatkan campuran udara dan juga petrol yang sudah masuk sebelum ini, dan pada masa yang sama salur masuk akan terbuka dan akan menyedut campuran udara dan juga petrol yang baru masuk ke dalam silinder. Okey,
Dan bila dia berat ke atas dan memanfaatkan petrol tadi dan juga udara, palang pencucur di atas akan membakar campuran udara dan juga petrol tadi, menghasilkan kuasa enjin. So, bila dia menghasilkan kuasa enjin, ombak ini akan bergerak ke bawah semula dan kita tengok kepada lejang ke bawah. Okey. So dalam lejang ke bawah, apa yang berlaku ialah apabila ombak ini bergerak ke bawah silinder, salur masuk akan tertutup. Okey. So salur masuk akan tertutup, dan ini membenarkan gas exhaust yang telah pun terhasil selepas pembakaran tadi keluar masuk melalui salur exhaust. Okey. Dan pada masa yang sama juga, simultaneously pada masa yang sama juga, campuran udara dan juga petrol yang masuk pada lejang ke atas tadi, dia akan disedut masuk. Okey. Dia akan disedut masuk dan akan masuk ke atas bahagian silinder tadi. Okey. So bila ombak ini ke bawah, okay, dia akan menutup salur masuk, membuka salur exhaust. So apa saja gas yang terhasil akan keluar melalui salur exhaust. Okey. Dan pada masa yang sama juga, minyak ataupun petrol dan juga udara yang telah pun disedut masuk, okey, pada fasa lejang ke atas tadi akan bergerak ke atas silinder. Okey, akan bergerak ke atas silinder untuk pembakaran yang seterusnya. Okey, itu akan bergerak ke atas silinder melalui satu salur, iaitu salur pemindahan. Okey, buku kamu tu satu salur bagi salur pemindahan. So salur ini akan terbuka apabila ombak bergerak ke bawah. Okey, so campuran petrol dan juga udara yang telah pun masuk ketika fasa lejang ke atas tadi akan berpindah ke bahagian atas silinder melalui salur pemindahan. Okey, dan kemudian apa yang berlaku, ombak akan bergerak semula ke atas dan salur masuk akan terbuka kembali, maka kitaran ini akan berulang kembali. So lejang ke atas, lejang ke bawah, lejang ke atas, lejang ke bawah. So ada dua perkara yang berlaku secara serentak. Okey, so lejang ke atas, apa yang berlaku, pembakaran berlaku, dan pada masa yang sama masuknya petrol dan juga udara yang baru ke dalam silinder. Lejang ke bawah, salur exhaust terbuka, gas exhaust akan keluar melalui salur exhaust, dan petrol dan juga udara yang masuk tadi sebelum tu akan bergerak ke atas melalui salur pemindahan, dan benda ini akan berulang kembali. So inilah prinsip dan juga struktur bagi lejang petrol. Enjin petrol 2 lejang. Yang selalu terdapat pada motosikal kamu tu. Okey. So ini tentang penerangan berkenaan dengan enjin diesel 4 lejang dan enjin petrol 2 lejang. Okey, dan apakah perbezaan? Okey, perbezaan di antara enjin petrol 4 lejang dan enjin diesel 4 lejang. Okey. So apa persamaan dia? Okey. So persamaannya simple saja. Bagi enjin petrol 4 lejang dan juga enjin diesel 4 lejang, kedua-duanya mempunyai 4 lejang, iaitu lejang aruhan, lejang mampatan, lejang kuasa dan juga lejang exhaust. So ini persamaannya. Okey. Apakah perbezaannya? Okey. So dari sudut cara bahan api dibakar, okey, dalam enjin petrol 4 lejang kita tengok dalam satu kitaran ombak bergerak dalam 4 lejang, 2 lejang ke atas dan 2 lejang ke bawah. Okey. So bagi enjin diesel 4 lejang pula, bagaimana cara bahan api dibakar ini? So dia akan dibakar dengan adanya pemancit. Okey, pemancit ini dia akan menyembur masuk diesel dan akan menyebabkan diesel ini terbakar. Okey, manakala untuk enjin petrol 4 lejang, bahan api ini dibakar dengan adanya palang pencucur yang akan menghasilkan percikan bunga api lalu membakar bahan campuran udara dan juga petrol tadi. Okey. So dari sudut bahan api dalam silinder, okey, bahan api dalam silinder, enjin petrol menggunakan petrol lah. Enjin diesel menggunakan diesel. Okey. Dan bagi keberkesanan bagi enjin petrol 4 lejang dan juga enjin diesel 4 lejang, berkesanannya kita akan dapati enjin petrol 4 lejang dia lebih berkesan, okay, lebih efisien menghasilkan kuasa enjin berbanding dengan enjin diesel 4 lejang. Okey. Sebab apa? Sebab tengok kepada bahan pencemar. Okey, dalam enjin petrol 4 lejang pembakaran dia adalah hampir
lengkap. Sebab pertama kita tengok dia dibakar oleh percikan bunga api. Dan yang kedua, hasil daripada mampatan udara dan juga petrol, suhu pun bertambah. So kita ada additional heat source. So dengan adanya percikan bunga api dan juga suhu yang tinggi hasil daripada mampatan, so bahan api petrol itu akan dibakar dengan lengkap. So gas exhaust yang dibebaskan adalah minima. Okey. Tapi untuk enjin diesel 4 lejang, kamu dapati pembakaran berlaku disebabkan oleh suhu yang sangat tinggi. Okey, suhu yang sangat tinggi selepas udara dimampatkan. Okey, so bila pemancit menyemburkan diesel tersebut akan terbakar serta-merta dan akan menghasilkan letupan. So bila dia terbakar serta-merta dan menghasilkan letupan, selalunya ini akan menyebabkan pembakaran yang tidak lengkap. So pembakaran yang tidak lengkap ini akan menghasilkan lebih banyak bahan pencemar atau lebih banyak gas exhaust dibebaskan. Sebab tu kamu tengok bila kita comparekan kenderaan kereta dan juga bas, okay, kita tengok bas ni dia akan menghasilkan lebih banyak gas exhaust berbanding dengan kereta. Okey. Dan seterusnya kita tengok kepada tahap pencemaran. Tadi saya kata tahap pencemaran lebih tinggi dengan enjin diesel 4 lejang jika dibandingkan dengan enjin petrol 4 lejang. Okey. Dan kehadiran palang pencucur hanya ada pada enjin petrol 4 lejang. Okey. Enjin diesel 4 lejang dia hanya ada pemancit. Itu perbezaan yang sangat ketara. Okey. Dan kita tengok kepada antara enjin petrol 4 lejang dan juga enjin petrol 2 lejang. Okey. Bezanya apa? So untuk enjin petrol 4 lejang dia ada 4 lejang, iaitu aruhan, mampatan, kuasa dan juga exhaust. Okey. Dan dia ada dalam satu kitaran apa yang berlaku ialah 2 ombor naik, 2 ombor turun. Itu 4 lejang. Bagi enjin petrol 2 lejang pula, beza dia ialah enjin petrol hanya ada 2 saja ombor. Okey. So ada satu saja ombor. Okey. Dan dia bergerak ke atas dan ke bawah. So dalam satu ombor tu dia akan bergerak ke atas dan ke bawah secara kitaran. Okey, satu kitaran dia akan ombor ni bergerak ke atas dan juga bergerak ke bawah. Okey. So kuasa yang dihasilkan ataupun dijana pada enjin petrol 4 lejang ini, kuasa akan dihasilkan pada lejang yang ketiga, iaitu lejang kuasa. Manakala kuasa dalam enjin petrol 2 lejang akan dihasilkan apabila setiap kali ombor bergerak ke atas. Okey. Dan ketika kita tengok enjin petrol 4 lejang ni dia samalah dia cekap. Okey. Dan kurang menghasilkan bahan pencemar. Jika dibandingkan dengan enjin petrol 2 lejang, dia akan menghasilkan banyak bahan pencemar. Sebab apa? Sebab dia hanya ada 2 saja kitaran, iaitu lejang ke atas dan juga lejang ke bawah. So mampatan campuran udara juga petrol itu tidak begitu efisien jika dibandingkan dengan enjin petrol 4 lejang. So pembakaran ini pun kurang ataupun hampir kepada tidak lengkap. Okey. So dia akan menghasilkan lebih banyak bahan pencemar jika dibandingkan dengan enjin petrol 4 lejang. Okey. Dan enjin petrol 4 lejang ni lebih sesuai digunakan untuk kenderaan seperti kereta. Okey, untuk enjin petrol 2 lejang kepada jentera yang lebih ringkas seperti mesin pemotong rumput ataupun motosikal. Okey. So ini adalah perbandingan bagi enjin petrol 4 lejang, enjin petrol 2 lejang dan juga tadi sebelum tu kita bincang tentang enjin petrol 4 lejang dan juga enjin diesel 4 lejang. Okey. Dan akhir sekali kita tengok kepada hubung kait. Okey, bagaimana hubung kait antara struktur dan operasi enjin terhadap pergerakan kenderaan. So, bila kita tengok kepada lejang aruhan, mampatan, kuasa dan juga lejang exhaust, basically dia nak menghasilkan tenaga ataupun kuasa enjin. So bila kuasa ini dijana, iaitu bila daripada tenaga kimia berubah pada tenaga haba. Okey, apa yang berlaku ialah bila ombor bergerak, okey, bila ombor bergerak ke atas dan ke bawah, dia juga akan menggerakkan satu struktur dipanggil sebagai aci engkol. Okey, so aci engkol ni yang memegang ombor tersebut. Okey, so bila ombor ditolak ke bawah dan ke atas, aci engkol pun akan bergerak ke bawah dan ke atas. Apabila aci engkol ini bergerak ke bawah dan ke atas, dia akan menggerakkan satu struktur dipanggil sebagai kotak. Okey, akan menggerak akan menghasilkan pergerakan pada cengkam. Cengkam ni seperti macam roda yang bergerigi. Okey, so aci engkol ini dia akan disambungkan dengan cengkam. Dan cengkam ini pula disambungkan dengan kotak gear ataupun gearbox. Okey, so dalam kotak gear ada beberapa set gear yang berlainan. Okey, yang akan
bertukar dan untuk mengawal kelajuan kenderaan. Okey. So bila aci engkol bergerak disebabkan oleh pergerakan omboh ke atas dan ke bawah, cekam pun bergerak. Bila cekam bergerak, dia akan menggerakkan gear. Dia akan menggerakkan gear dalam kotak gear tersebut. Okey. Dan bila ini berlaku, pergerakan pada kotak gear juga akan menyebabkan pergerakan pada aci pacu ataupun silinder. Alright. So gear ini dia akan mengawal kelajuan kenderaan. So bila kita ubah gear dan sebagainya, berarti kita mengubah kelajuan, kita mengubah struktur. So ini akan menyebabkan pergerakan pada aci pacu akan berubah sama ada perlahan ataupun laju. Bila aci pacu ini bergerak, dia juga akan menggerakkan gandar pada roda belakang. So bila roda belakang bergerak ke depan, dia akan menolak kenderaan ke hadapan. Okey, so ini yang punya mekanisme pergerakan kenderaan. Okey. So di antara aci pacu dan juga aci engkol, kita ada satu struktur dipanggil sebagai clutch. Okey. So clutch ini penting. Bila kamu belajar kenderaan, kita nak tukar gear, kita perlu tekan clutch. So clutch ini apa yang dia akan buat? Dia akan memisahkan sambungan enjin dengan kotak gear. Kalau kamu tukar gear tanpa menekan clutch, berarti masa ketika itu gear sedang bersambung dengan enjin. So bila kamu tukar gear, dia akan menyebabkan gearbox rosak. Masa itu dia tengah bergerak. So nak menukar gear, kita perlu tekan clutch ataupun cekam. Okey. Kita tekan clutch, supaya clutch ini dia akan memisahkan connection antara enjin dan juga kotak gear, supaya kita boleh tukar gear dan kita offkan clutch pada kaki kita. Baru dia akan connect balik. Okey. So ini yang berlaku dalam kenderaan yang kita selalu pandu. Okey, sama ada manual maupun auto. Auto dia mudah sebab cekam tu dia akan automatically dia akan memisahkan. So dia akan membantu dalam proses pertukaran gear secara automatik. Okey. Tapi untuk kereta manual, kita nak tukar gear kena tekan clutch dahulu, iaitu cekam. Okey, bila dah disconnected, baru kita tukar gear dan kita offkan balik clutch tersebut. Baru dia akan connect balik dengan kotak gear, baru kita boleh tekan balik pedal minyak. Okey. So ini berkenaan dengan kenderaan di atas darat. Okey, so pada hari ini sekali rujuk balik, kita ulang kaji balik tentang operasi enjin petrol 4 lejang, enjin diesel 4 lejang dan juga enjin petrol 2 lejang. Okey, lebih ni tengok pada perbandingan antara enjin-enjin tersebut di antara satu sama lain dan bagaimanakah pergerakan enjin ini semua membantu dalam pergerakan kenderaan ke hadapan ataupun ke belakang. Okey, so ini saja untuk hari ini. Pada kelas akan kita tengok kepada konsep laju, hal laju dan juga pecutan. Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.